Cikgu Alus, kita boleh mulakan ke mana? Nak tunggu dulu. Okey, setakat ni macam mana? Setakat ni waris yang ada dalam 4 orang. Okey. Pelajar pun ada yang masuk juga lah. Ada yang cuba hubungi kita tak yang tadi masuk sebagainya setakat ni? Yang setakat ni yang maklum dalam seorang waris. Okey, kita mula lagi, minit dulu lagi kita mula. Cikgu sila. Farah? Boleh mula Okey. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha pemakanan pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Sedang Baru, Encik Alus Rizal bin Ahmad. Yang dihormati pemakanan co-curriculum SMK Sedang Baru, Puan Masih Azura binti Mahmud. Yang dihormati penyelaras pendidikan khas integrasi SMK Sedang Baru, Puan Nur Silawati binti Hamdan. Guru-guru, pembantu pendidikan murid SMK Sedang Baru, seterusnya tuan-tuan dan juga anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Ilahi di atas limpah kurnianya dapat kita bersuamuka secara atas talian bagi mendengarkan sedikit taklimat yang akan disampaikan oleh Puan Nur Silawati berkenaan operasi standard pembukaan sekolah 3.0 dan juga sidang RPI yang kali kedua lah yang akan dibentangkan sebentar nanti. Sebelum itu, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, dijemput Cikgu Ismail bin Ali bagi membaca doa agar majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jala wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi keredaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami berkumpul untuk bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah memajukan lagi PPKI ini demi kebaikan anak-anak kami. Ya Allah, ya Munzilal Barakat, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan PPKI ini akan menjadi PPKI yang cemerlang dan dihormati. PPKI yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Perbaikilah segala kesilapan kami, jernihkanlah hubungan antara kami, jinakkan dan lembutkanlah hati-hati kami, dan tunjukkanlah kami jalan-jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul di antara pihak pentadbir, guru-guru dan juga ibu bapa penjaga pelajar di sekolah ini. Ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram.
Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ismail atas bacaan doa tadi. Untuk maklumat semua waris dan juga anak-anak pelajar sekalian, taklimat kita pada malam ini lebih memberi fokus tentang pengoperasian sekolah. Bagaimana sekolah yang kita akan dibuka seperti mana yang telah diberitahu oleh KPM, atau kita akan dibuka pada 17 hari bulan 10 nantilah. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Nur Silawati untuk menyampaikan sedikit ucapan beliau, dipersilakan. Okay. Terima kasih pengacara majlis. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang berusaha penolong kanan. 1. Tuan Haji Alus Rizan, penolong kanan Koko Kurikulum Puan Masli Azura, guru kanan bidang teknik dan vokasional Puan Nur Hayati, rakan guru-guru, pembantu pengurusan murid dan juga tuan-puan yang dikasihi serta anak-anak kalian. Okay, terima kasih banyak, bersyukur pada malam ini kita dapat bersama-sama juga mengadakan taklimat setelah kita terbatas hari itu sebab tak dapat bersemuka. Pada malam ni alhamdulillah setakat yang ada ni saya dah bersyukur dapat juga kita berjaya melaksanakan taklimat pada malam ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada tuan-puan yang sudi bertaklimat bersama kami pada malam ini, dan juga yang tak dapat nanti boleh juga mendengar rakaman daripada video yang akan kami berikan. Okey, dengan tidak melengahkan masa, dengan itu saya menyerah kembali majlis ini kepada pengacara majlis. Terima kasih. Terima kasih diucapkan pada Cikgu Nur Silawati atas ucapan yang diberikan nanti, yang telah diberikan. Tanpa kita melengahkan masa, terusnya saya menjemput Cikgu Alus Rizan selaku penolong kanan pentadbiran untuk memberi sepatah dua kata serta memberi sedikit taklimat berkenaan operasi standard pembukaan sekolah 3.0. Dipersilakan. Baik, terima kasih pada Cikgu Nur Farhanisa selaku pengurusi majlis pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Besar Puan Rafiah binti Sari, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang Besar Puan Mazli Azura binti Mahmud, Guru Penolong Kanan Kurikulum. Yang Besar Puan Nur Hayati binti Ishak, itu selaku Guru Kanan Teknik Vokasional. Dan Yang Besar Cikgu Nur Silawati binti Hamdan, Penyelaras PPKI. Cikgu Nur Farhanisa binti Muhammad Hamdi, Guru PPKI, dan juga Cikgu Ismail selaku Guru PPKI, serta pembantu pengurusan murid Puan Nur Suhana binti Sulaiman, serta Puan Aisyah binti Abdul Rahman. Jadi tahniah kepada semua rakan-rakan guru yang dapat hadir pada malam ni, dan tidak kita lupakan kepada semua waris dan juga anak-anak murid PPKI yang berkesempatan untuk bersama kami pada malam ini untuk kita menerangkan dan membincangkan berkaitan agenda sesi pembukaan sekolah yang akan bermula pada 17 Oktober 2021. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seperti yang mana kita telah sedia maklum bahawa pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengesahkan bahawa pada fasa pemulihan negara, itu fasa yang kedua, sekolah yang mempunyai pelajar aliran PPKI akan dibuka secara sepenuhnya tanpa penggiliran. Dan Kedah telah dimaklumkan bahawa sekolah kita terlibat dalam sesi pembukaan untuk memurid PPKI bermula pada 17 Oktober 2021, iaitu pada Ahad ini.
Lantaran daripada itu, pihak sekolah telah diminta oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Kedah untuk mengadakan sesi perbincangan, sesi penerangan kepada waris dan juga kepada murid-murid berkaitan dengan sesi pembukaan sekolah tentang SOP yang perlu dipatuhi, tentang perkara-perkara yang perlu kita bincangkan dan maklumkan kepada semua waris yang terlibat. Justru pihak sekolah amat mengalu-alukan kehadiran anak-anak murid PPKI dan kami sangat memberikan penghargaan kepada para waris yang sama ini sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah, khususnya dalam memastikan pelaksanaan PDPR dalam kalangan anak-anak murid kita, itu pelajar PPKI, berjalan dengan lancar dan dalam keadaan yang terbaik. Oleh itu, kita akan lihat secara rapat dan kita akan lihat secara terperinci apakah bentuk-bentuk dan apakah peraturan-peraturan yang akan waris dan juga pelajar PPKI ikuti semasa sesi persekolahan bermula pada 17 Oktober nanti. Jadi bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat sekalian taklimat operasi standard pembukaan sekolah pada murid pendidikan khas SMK Sedang Baru yang kita laksanakan pada malam ni. Sebelum tu, saya mewakili pihak sekolah memohon maaf kepada semua waris yang terlibat bahawa kita perlu mengadakan perjumpaan pada waktu malam, mengenakan pada waktu malam waris mungkin ada kesempatan untuk bersama-sama dengan kami bagi kita berkongsi maklumat. Sebelumnya kita telah rancang untuk mengadakan perjumpaan secara bersemuka, tetapi apabila kita telah merujuk kepada pihak PPD dan jabatan, buat masa ini perjumpaan secara bersemuka belum lagi dibenarkan. Jadi kita teruskan okey. Jadi kita lihat selamat kembali ke sekolah murid PPKI. Jadi harapan sekolah kita memang mengalu-alukan keadaan pelajar PPKI. Jadi kita lihat di sini pembukaan sekolah menengah fasa yang kedua. Okey, jadi kita lihat MBK di SMK PK, SMPKW dan PPKI di sekolah menengah harian biasa dalam kategori sekolah kita, maksudnya mereka akan hadir tanpa penggiliran. Teruskan, Cikgu Sila. Baik, sebelum sesi persekolahan bermula, jadi makluman pada semua waris yang terlibat, dipohon pada semua waris untuk mengisi borang pengisytiharan kesihatan MBK dan saya dimaklumkan bahawa cikgu PPKI telah menyerahkan borang tersebut pada anak masing-masing dan kena kemukakan kepada pihak sekolah sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sesi persekolahan bermula. Jadi minta maklumat lanjut daripada Cikgu Sila, macam mana borang ni akan disampaikan pada hari sekolah ataupun pada sebelumnya, Cikgu Sila? Okey, baik. Untuk borang pengisytiharan kesihatan ni akan ada dah esok. Kami dah letak di Pondok Guard. Okey, boleh datang ambil, sign. Kalau tidak menyusahkan, sebenarnya boleh sign, isi terus dan boleh hantar. Dia perlu bawa IC anak lah, untuk kalau dah ingat nombor IC tak apalah, IC anak, dan isi di situ pun boleh dan terus hantar. Kalau rasa susah boleh bawa balik tapi kena hantarlah lebih awal, maksudnya sebelum buka sekolah. Okey, terima kasih Cikgu Nursilawati. Jadi dipohon pada waris untuk mengambil borang pengisytiharan kesihatan yang kita telah letakkan di Pondok Kawalan Sematan Sekolah, dan kalau lebih mudah kita sila isi borang tersebut dengan lengkap dan terus hantar pada hari tersebut. Jadi tak perlulah waris hantar untuk pada masa yang lain untuk memudahkan. Baik, jadi borang ini wajib diisi oleh semua waris dan juga semua pelajar yang terlibat. Seterusnya, Cikgu. Baik, yang kedua, persediaan sebelum masuk kawasan sekolah. Waktu ketibaan secara berperingkat, turunkan anak di kawasan parkir yang disediakan. Okey, jadi untuk makluman waris, kalau waris dah ada yang sampai ke sekolah, pihak sekolah telah menyediakan satu parkir khas untuk semua waris yang menghantar anak masing-masing ke kawasan sekolah, yang ada kita buat tanda khas untuk pelajar yang kategori PPKI. Jadi waris boleh parkir ataupun letakkan kenderaan di situ semasa menghantar anak masing-masing pada setiap pagi. Kemudian sila pastikan anak sihat dan tidak bergejala. Maksud tidak bergejala yang seperti yang kita faham adalah pelajar ataupun murid yang tidak mempunyai sebarang gejala yang mudah seperti demam ataupun gejala COVID-19 yang biasa kita maklum sebelum ni, seperti batuk, seperti demam, seperti sesama dan sebagainya. Jadi kalau ada anak kita tidak bergejala, jadi saya nasihatkan kepada waris supaya kita
kita bawa anak kita mendapat rawatan yang sewajarnya dan pastikan anak kita sihat sebelum anak kita dihantar ke sekolah. Kemudian pastikan anak-anak kita mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum ke sekolah. Seterusnya, cikgu. Okey, kemudian persediaan yang kedua tadi cikgu ya. Ada yang kedua tadi. Okey, jadi yang kedua tadi apa saya nak ulas balik, waktu kutipan secara berperingkat. Jadi sebenarnya untuk sesi perkusuhan yang akan datang pada 17 Oktober, sekolah akan bermula seperti biasa pada jam 7.40 pagi. Walau bagaimanapun dimasukkan waktu kutipan secara berperingkat, maksudnya kita hadir seperti masa yang telah kita rancang dan kita sampai di sekolah dan kita turunkan anak kita di kawasan sekolah. Jadi terserah pada berbicara waris ataupun ibu bapa masing-masing untuk menghantar anak sebelum bermulanya waktu perkusuhan. Dan sebaik-baik mungkin sila hantar anak masing-masing lebih awal sebelum jam 7.40 pagi untuk mengelakkan sesakan berlaku di kawasan luar pagar sekolah. Baik, seterusnya. Okey, yang ketiga, semasa sampai sekolah, hanya murid saja yang dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Jadi apabila waris sampai, seperti biasa, waris diminta untuk menurunkan anak masing-masing di kawasan sekolah, terutama di tempat ataupun di kawasan parkir yang telah kita sediakan. Dan suhu murid akan diimbas di pintu pagar sekolah oleh guru bertugas. InsyaAllah akan ada wakil guru PPKI dan juga wakil pembantu pengurusan murid yang akan bertugas menjaga anak anda, anak PPKI. Murid yang bergejala dan suhu 37.5% tidak dibenarkan masuk. Ini memang standard operasi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Ibu bapa wajib membawa balik anak yang didapati tidak sihat untuk dirujuk ke klinik. Jadi untuk makluman kepada waris yang saya hormati sekalian, mungkin ada murid ataupun ada pepajar yang semasa sampai sekolah suhunya mungkin melebihi 37.5 darjah Celsius. Walau bagaimanapun, kita akan mengambil sikit masa dan kita akan buat ujian tu sekurang-kurangnya 3 kali pada pepajar yang didapati suhunya melebihi 37.5 darjah Celsius. Kita akan buat ujian bacaan yang pertama, kemudian kita minta bila tengok pelajar sebut suhunya sampai 37.5 darjah Celsius, kita minta pelajar sebut berehat dahulu, duduk dulu di luar tempat menunggu bas yang kita sediakan di luar. Kemudian selepas pelajar tersebut tenang, kita akan ambil sekali lagi bacaan suhu, dan jika bacaan suhu masih lagi 37.5 darjah Celsius dan ke atas, dan kita buat lagi pengesahan, buat bacaan sekali lagi, barulah pelajar tersebut kita tidak benarkan masuk ke kawasan sekolah dan kita akan rujuk pada waris yang hantar anak ke sekolah untuk membawa balik anak dan dibuat rujukan ke klinik. Oleh itu, kami minta kerjasama daripada semua waris untuk buat permulaan pada minggu yang pertama. Apabila waris hantar anak masing-masing ke kawasan sekolah, tunggu dulu pihak guru yang terlibat, guru yang tugas untuk melakukan pemeriksaan imbasan suhu kepada anak anda masing-masing. Jika anak anda tidak ada masalah dan tidak menunjukkan gejala ataupun suhu tidaklah melebihi 37.5 darjah Celsius, jadi anak-anak akan dibenarkan masuk ke kawasan sekolah untuk meneruskan sesi pengajaran. Seterusnya, pihak sekolah akan menghubungi ibu bapa penjaga jika anak-anak didapati tidak sihat semasa sesi pembelajaran berjalan. Baik, teruskan, cikgu. Baik, semasa sesi persekolahan. Sebelum tu saya ulas sedikit, nanti mungkin Cikgu Nursila akan terangkan berkaitan dengan prosedur jika ada anak-anak kita yang semasa sesi pembelajaran mengalami masalah kesihatan. Masa pagi pelajar sebut sihat, tetapi masa sedang belajar berlaku masalah kesihatan. Nanti Cikgu Sila akan terangkan prosedur yang selanjutnya. Semasa sesi persekolahan, murid perlu memakai pelitup muka, face mask. Oleh itu kami pihak sekolah amat menggalakkan kepada para waris untuk membekalkan dan menyediakan face mask kepada anak masing-masing. Mungkin sehari paling kurang 1 yang dipakai dan juga sediakan 1 sebagai tambahan. Walau bagaimanapun, pihak sekolah ada menyediakan kepada mana-mana pelajar yang memerlukan
face mask ataupun pelitup muka jika pelajar tersebut mengalami kerosakan pelitup muka yang digunakan. Jadi sila maklum pada guru kelas ataupun guru PPKI yang bertugas. Dan murid-murid digalakkan mencuci tangan dengan air atau sabun ataupun sanitasi, sentiasa berada di tempat duduk yang ditetapkan dan hanya menggunakan laluan yang dibenarkan. Jadi untuk makluman pada semua pelajar, anak masing-masing memang kena sentiasa berada di tempat duduk yang ditetapkan. Sebab semua tempat duduk yang kita sediakan dalam kelas PPKI, masuk juga ke kelas yang lain, adalah didaftarkan dalam sistem APDM. Maknanya kalau pelajar sebut duduk kawasan tersebut, situlah tempat duduk pelajar dan tidak boleh berkongsi dengan tempat duduk yang lain. Baik, teruskan. Baik, pada waktu rehat, murid akan rehat dan makan di dalam kelas di bawah selian PPM, pembantu pengurusan murid. Kita ada 2 orang PPM, itu Puan Nur Suhana dan Puan Aisyah. Waktu rehat kita adalah jam 10.10 hingga 10.30 pagi. Murid dibenarkan membawa bekal dari rumah. Murid yang tidak membawa bekal makanan boleh buat tempahan pre-order. Jadi untuk makluman, pihak kantin ada menyediakan bekalan makanan kepada para pelajar PPKI. Walau bagaimanapun, oleh kerana jumlah pelajar yang tidak ramai, yang sedikit, maka kita minta kerjasama daripada para waris untuk membincangkan dengan guru PPKI berkaitan dengan tempahan awal makanan untuk mengelakkan berlakunya kerugian daripada pihak kantin jika kantin menyediakan makanan yang lebih daripada jumlah pelajar yang hadir. Nanti perkara ini juga akan dibincangkan lebih lanjut oleh Puan Nur Silawati. Baik, kita teruskan. Jadual waktu murid. Okey, kita mulakan jadual waktu kita bermula pada sesi persekolahan Ahad hingga Khamis 7.30 pagi hingga 1.40 petang. Jadi dimaklumkan kalau ikut jadual waktu perdana bermula pada 7.40 pagi. Tapi untuk PPKI amat digalakkan para pelajar PPKI hadir tepat ataupun sebelum 7.30 pagi ke sekolah. Waktu pulang murid secara berperingkat. Murid kelas WC akan pulang pada 1.30 tengah hari. Murid kelas teguh akan pulang pada 1.35 tengah hari. Dan murid kelas usaha akan pulang pada 1.40 tengah hari. Sebab apa kita laksanakan waktu pulang murid secara peringkat? Kerana berdasarkan arahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana kita mengikut model penyuraian pelajar secara berperingkat untuk mengelakkan berlaku kesesakan masa pelajar keluar daripada kelas dan juga semasa pelajar menunggu waris untuk mengambil anak masing-masing pada waktu balik. Dengan langkah ini kita akan dapat mengelakkan berlakunya kesesakan suatu balik nanti. Teruskan, Cikgu Sila. Baik, PPM ataupun guru akan iringi murid dan diaturkan mengikut penjagaan fizikal. Untuk makluman seperti di dalam kelas ataupun di mana-mana tempat, penjagaan fizikal murid dan pelajar adalah 1 meter. Seterusnya, ibu bapa penjaga perlu mengambil anak pada masa yang ditetapkan. Jadi kita harap waris prihatin tentang masa hantar dan mengambil anak masing-masing. Kalau boleh datang pada masa yang ditetapkan pada waktu balik yang sepatutnya. Guru tugas hanya akan menunggu selama 30 minit daripada masa waktu balik. Jadi guru tugas apa yang sedia ada daripada PPKI, sama ada Cikgu Sila, Cikgu Ismail atau Cikgu Farhanisa ataupun PPM akan menunggu pelajar semasa waktu balik 30 minit. Jadi minta kerjasama daripada semua waris untuk pastikan mengambil anak masing-masing dalam tempoh tersebut dan mengambil secepat mungkin. Kita jangan biarkan anak kita menunggu lama semasa waktu balik. Seterusnya, Cikgu Sila. Okey, pengurusan PDPR. Pembelajaran dan pengajaran di rumah. Murid yang tidak sihat dan di kuarantin akan mengikuti pembelajaran secara kendiri di rumah. Jadi jika ada murid ataupun anak-anak kita yang tidak sihat, kepada para waris, sila maklumkan kepada guru PPKI berkaitan anak kita yang tidak dapat hadir ke sekolah, yang mungkin ada masalah kesihatan, demam dan sebagainya dan berada di rumah. Baik, teruskan. Ini arahan berkaitan pemakaian pakaian seragam sekolah. Jadi saya bacakan dan saya maklum semua waris dan guru telah maklum bahawa pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kalau boleh semua pelajar
diminta untuk memakai pakaian seragam sekolah seperti biasa. Walau bagaimanapun, oleh kerana pihak kerajaan dan Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil kira tentang situasi yang dihadapi oleh para pelajar berkaitan dengan pandemik COVID-19, mungkin ada masalah pakaian yang tidak sempurna ataupun baju yang mungkin sudah ketat dan sebagainya, maka para pelajar PPKI dibenarkan hadir ke sekolah dalam keadaan memakai pakaian yang sopan sesuai sebagai seorang pelajar sekolah. Tetapi saya pasti waris PPKI dan juga para pelajar PPKI di sekolah kita memang telah bersemangat dan bersedia dengan pakaian sekolah masing-masing, dan daripada kami dan maklumat daripada Puan Nusrawati, tidak ada masalah dalam kalangan anak murid kita daripada PPKI untuk hadir ke sekolah dengan berpakaian lengkap seperti biasa. Baik. Kita teruskan, Cikgu sila. Cikgu Farah, Cikgu. Okay, Cikgu Farah. yang Cikgu Farah teruskan. Okey, jadual waktu murid tadi saya dah terangkan tentang waktu balik. Okey, Cikgu Farah kita tengok jadual waktu murid tadi masa balik tadi, nak ulas balik. Okey, waktu saya ulang balik tadi 1.30, 1.35, 1.40. Jadi serang masa tu antara 5 minit. Maksudnya siap kelas bergerak keluar, jadi kita beri masa kelegaan supaya tidak berlaku kesesakan semasa pelajar balik di sekolah. Okey, terus Cikgu Farah. Okey, sesi soal jawab. Jadi kita Cikgu sila. Jadi kita buka berbaris ya untuk soal jawab ni jika ada. Ya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus. Okey, kita persilakan pada waris untuk sesi soal jawab. Boleh tanya soalan pada pihak kami. Kalau saya tidak boleh menjawab, saya akan panjangkan kepada Cikgu Sila ataupun Mahmud Takbir yang ada pada pencerahan malam ni. Baik, silakan. Ada tak apa-apa soalan yang berkaitan? Ataupun soalan daripada guru ataupun PPM ataupun ada carangan atau perkongsian kaitan dengan sesi pembukaan sekolah untuk PPKI. Okey, kalau ni saya ada Cikgu Ismail lah, ya Cikgu Ismail ada apa-apa? Tak ada je, tak ada. Tak ada apa, ada apa-apa perkongsian dengan apa. Okey. Okey, saya nak ingatkan sekali lagi bagi semua murid kalau boleh bawa air lebih sebab kita tak ada kantin, tak ada jualan. Jadi kena bawa air tambahan lah, air kosong. Okey, selain daripada itu saya nak pesan juga kalau bagi yang veggie mungkin tak ada kot apa Encik Jaya tak ada. Tapi memang kita tak ada sediakan untuk makanan veggie. Selain daripada itu kena bawa duit hari Ahad nanti kena bawa maksudnya dua bayaran sebab kita buat pre-order, kita hari Ahad mungkin kita akan bayar hari Ahad, tapi hari Isnin kita akan bayar juga untuk hari Ahad tu siap-siap. Untuk ibu apalah saya pesan bawa duit lebih lah untuk hari Ahad nanti untuk anak. Okey, Cikgu Sila, jumlah anggaran berapa yang perlu waris sediakan untuk setakat ni bayar makanan dalam paling mahal RM3 lah untuk makanan asas nasi, untuk air RM1. Jadi dalam RM4 lah kalau untuk sekali makan. Kalau ni bawa dalam RM8 lah kalau untuk anak yang makan nasi. Contoh nasi yang kita sediakan yang saya dengar tadi Suhana bagi tahu dalam nasi tomato RM3, air RM1. Jadi kalau nasi yang berlauk tu mungkin dia tengok ayam ke dia ambil sayur ke dia akan lebih lah. Tapi untuk hari pertama kita makan nasi tomato dulu. RM4 lah kalau dengan air. Ataupun Suhana nak tambahkan Suhana kalau ada apa-apa? Saya pun tak encah terus. Okey, nampak dengan nasi tomato macam sedap lah. Biasa. Okey, Cikgu Suhana. Okey. Okey, Suhana. Cikgu. Okey. Mengenai makanan tu Cikgu untuk waris. Di sini hari Ahad sampai hari Khamis saya telah bincang dengan pembekal kantin.
Hari Ahad kita akan makan nasi tomato, ayam masak merah untuk pelajar, air Milo. Jadi kita tak boleh tukar air lain kan cikgu? Air Milo saja kan? Air Milo saja masa siap hari ya? Cikgu macam kalau tak Okey. boleh boleh ke? Okey, ada waris ada nak tanya soalan? Kalau tak mau ayak boleh ke? Okey. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Masa tu sana. Jadi untuk kaitan dengan Okey. ayak, kalau katakan waris merasakan bahawa anak mereka buat air masing-masing, air minuman masing rumah, tidak ada masalah. Cuma sebab makanan syarat daripada Kementerian Pendidikan, makanan hanya boleh dibekalkan oleh pihak kantin yang telah diberikan lesen oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi tidak benarkan kita membeli makanan daripada luar. Walau bagaimanapun, waris dibenarkan untuk membekalkan makanan pada anak masing-masing. Cuma untuk memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran pada minggu yang pertama, kita amat galakkan kepada waris supaya mendapatkan bekalan makanan daripada pihak kantin yang mana mereka semua telah selesai menjalani proses vaksinasi dan juga mendapat suntikan untuk pengusaha kantin. Untuk makluman. Jadi anggaran makanan tadi kita galakkan untuk waris sediakan lebih kurang untuk Ahad tu bawa duit RM8 cukup tak agaknya Cikgu dan Sila untuk hari Ahad dan hari Isnin sekali? Ya, saya rasa cukup. Itu sebab harga yang maksimum lah tu. Sebab nasi RM3 je lah untuk nasi yang berset tu macam nasi tomato. Tapi satu lagi saya maklumkan memang kita akan letak dalam grup nanti. Setiap minggu ada menu yang kita akan beritahu. Hari apa dia kena bawa berapa ringgit. Dipilih nanti dia boleh beritahu anak lah nak nasi apa nanti boleh maklum dalam grup. Kalau tak yakinlah anak boleh bagi tahu kita kan. Maksudnya ibu apa boleh bagi tahu terus. Okey. Terima kasih atas makluman Cikgu Nasrawati dan untuk makluman pada semua waris, kami guru pun akan makan makanan yang sama yang dimakan oleh anak-anak masing-masing sebab kami pun tidak ada pilihan dan kami pun kena mendapatkan bekalan makanan daripada kantin yang daftar dengan pihak Kementerian Pendidikan. Jadi kita makan yang sama. Masuk guru, masuk saya sendiri pun akan buat tempahan makanan daripada pihak kantin semasa sesi persekolahan bermula nanti. Baik, yang lain ada tak sebarang perkongsian ataupun soalan daripada waris dan juga guru ataupun PPM? So saya panjangkan pada Cikgu. Ada soalan ya? Okay, Puan Suhana ada apa? Kat sini yang dia bagi tahu dia boleh sediakan Milo ais, teh ais, kopi ais, Nescafe ais dan lemon ais. Okay. Banyak macam kedai mamak semua jumlah makanan yang ada ni. Okey, banyak pilihan. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi sebenarnya segi pilihan minuman pun banyak yang kita boleh pilih. Okey, tak ada masalah. Nanti Cikgu Sila akan maklumkan pada semua waris yang tiba berkaitan menu makanan yang akan disediakan. Jadi rasanya insya-Allah lah segi makanan tidak ada masalah untuk waris membuat tempat makanan di kantin nanti. Baik, ada lagi soalan? So saya panjang pada Puan Rafiah daripada HEM untuk sebarang tambahan. Ada Cikgu Rafiah berkaitan dengan prosedur ataupun berkaitan dengan maklumat yang terkini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Setakat ni daripada penerangan yang dah diberi tu nampaknya lengkap untuk pengoperasian sekolah. Cuma saya nak tarik perhatian para waris, anak-anak yang berumur 13 ke 15 tahun akan mendapat suntikan pada 20 bulan Oktober. Makna pada hari persekolahan. Jadi para waris boleh bawa anak-anak untuk datang mendapatkan suntikan dan selepas suntikan anak-anak akan dibenarkan pulang dan kita akan kira pelajar atau murid hadir pada hari itu untuk sesi persekolahan lah. Yang lain saya ingat ada lagi maklumat yang terkini. Jadi itu sajalah Cikgu Abdul Rizan. Terima kasih. Okey, terima kasih pada Puan Rafiah selaku PKHEM berkaitan dengan sesi suntikan yang akan dijalankan seperti masa yang telah disebutkan tadi. Jadi keadaan pada waktu tersebut dianggap hadir, maksudnya jika pelajar hadir untuk dapatkan suntikan dan selesai dapatkan suntikan, semua pelajar boleh balik ke rumah masing-masing. Itu bagi pelajar yang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 pada hari tersebut.
Untuk makluman ya, berkaitan dengan pelajar yang menghadapi gejala ataupun masalah kesihatan apabila pelajar tersebut berada di sesi sekolahan, jadi pelajar tersebut akan dibawa ke bilik isolasi ataupun bilik rawatan. Jadi Cikgu Nusila boleh terangkan prosedur yang selanjutnya berkaitan sesi pelajar yang bergejala ni? Okey, baik. Yang bila didapati seseorang tu, murid tu dah ada masalah gejala yang tertentu, kami akan bawa ke bilik isolasi. Isolasi tu bilik untuk bukan rawatan, untuk dikuarantinkan lah sebentar, dan dijaga oleh PPM dan juga guru untuk macam seperti mana yang saya maklum lah daripada cikgu juga kan, Cikgu Alus bagi tahu yang kita akan buat test kit untuk ujian kendiri, maksudnya untuk COVID kan, sebelum kita panggil ibu apa. Betul kan cikgu? Betul. Okey, kita akan panggil ibu apa untuk sebelum tu kita akan buat ujian sikit untuk COVID lah, menggunakan test kit untuk memastikan murid tersebut bebas ataupun ada gejala maksudnya ada ni lah COVID kan. Kalau ada, kita akan minta ibu bapa terus ke pusat rawatan ataupun kuarantin. Dan kalau sebaliknya tu kita boleh rehatkan di rumah untuk sementara lah, yang saya faham tu. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nasrawati. Jadi saya sebagai tambahan, apabila pelajar yang kita bawa ke bilik isolasi untuk kita laksanakan ujian COVID test, jadi di sini saya minta izin kepada semua waris PPKI untuk membenarkan pihak sekolah menjalankan ujian rapid test ataupun untuk COVID-19 menggunakan saliva ataupun alio pada anak masing-masing yang didapati bergejala semasa sesi pembelajaran sedang berlangsung. Jadi diharap tidak ada masalah daripada waris untuk membenarkan kami guru guru melaksanakan SOP ataupun pemeriksaan ataupun ujian kepada anak waris masing-masing dengan ikut SOP yang dibenarkan. Kami akan gunakan face shield, kami akan gunakan face mask, kami akan gunakan sarung tangan, getah dan memastikan penjagaan fizikal dijalankan, dan kita pastikan maklumat dan juga laporan berkaitan ujian tersebut adalah dirahsiakan dalam kalangan guru yang terlibat saja. Dan untuk makluman, guru akan menjalankan ujian kepada murid yang bergejala. Apabila kita jalankan ujian kepada murid yang bergejala, biasanya keputusan ujian akan mengambil masa 15 minit. Dan sebelum ujian dijalankan, pihak PPKI ataupun guru akan maklumkan kepada waris murid berkaitan dengan ujian yang akan dijalankan, dan waris diminta bersedia untuk kita memanggil waris bagi hadir ke sekolah. Jika pelajar tersebut didapati positif COVID-19 berdasar ujian yang dilaksanakan, waris diminta terus hadir ke sekolah membawa anak masing-masing yang saya maklumkan untuk kuarantin kendiri di rumah dan melaporkan kepada pihak kesihatan berkaitan situasi dan status keadaan anak masing-masing yang didapati positif COVID-19 berdasarkan daripada ujian rapid test yang kita jalankan dengan menggunakan kit test yang dibekalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan bagi pelajar yang bergejala, walaupun ujian menunjukkan laporan yang negatif, kita juga amat galakkan waris untuk mengambil anak masing-masing kerana dikhawatiri boleh mengganggu ataupun boleh menyebabkan rakan-rakan dalam kelas juga mengalami masalah yang sama. Jadi jika pelajar bergejala, memang kita minta untuk waris pergi sekolah dan ambil anak masing-masing dan pastikan anda sihat sebelum meneruskan sesi perusahaan yang seterusnya. Itu berkaitan dengan SOP jika ada anak-anak bergejala semasa sesi perusahaan sedang berjalan. Baik, ada hal-hal lain daripada waris jika ada soalan dan sebagainya atau perkongsian? Daripada Cikgu Masjid Asura, PK Curriculum, ada apa-apa makluman tak untuk berkaitan dengan pelajar untuk sebagai tambahan dan juga perkongsian? Setakat ni tak ada apa cikgu. Okey, tak ada masalah. Koko tak ada apa-apa berkaitan PPKI sekarang ni cikgu? Tak ada apa, saya dah berurusan dengan Puan Shilawati dah tentang kehadiran dan sebagainya. Okey, maklum. Terima kasih kepada Puan Masjid Asura selaku PK Curriculum, dan makluman pada waris yang terlibat bahawa pelajar PPKI juga memang terlibat dalam aktiviti curriculum juga secara dalam talian. Dan seperti yang kita maklum bahawa dalam unit uniform, pengakap adalah satu aktiviti utama unit uniform untuk pelajar PPKI. Dan seterusnya, sebelum kita
tamatkan untuk majlis sesi dialog ni. Ada apa-apa lagi tambahan atau perkongsian daripada waris? Jika ada sebarang cadangan atau penambahbaikan. Baik, kalau tiada, terima kasih kepada semua waris dan semua pihak yang terlibat dalam sesi taklimat dan penerangan untuk sesi pembukaan sekolah PPKI pada 17 Oktober nanti. Jadi kita harapkan, kita doakan supaya perjalanan sesi pembukaan sekolah pada 17 Oktober berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik tanpa sebarang masalah, dan semua pelajar, semua guru, semua PPM dan semua waris diharapkan supaya dapat jaga kesihatan khususnya pada anak masing-masing, dan masa tempoh tinggal beberapa hari lagi. Jadi pastikan mereka jaga kesihatan diri dengan baik, jaga kebersihan dan dapat hadir ke sekolah pada 17 Oktober nanti dengan perasaan gembira, dengan perasaan ceria dan bersemangat dan sihat tanpa sebarang masalah. Jadi saya serahkan majlis kita kembali kepada pengacara kita pada malam ini, itu Cikgu Farhanisa. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Alus atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan taklimat RPI yang akan disampaikan oleh Puan Nur Silawati. Dipersilakan. Farah, slide lah. Okey, saya mengambil kesempatan lah sebenarnya untuk buat taklimat juga pasal RPI, sebab RPI ni penting sebab ada di antara kita yang tak faham lagi maksud RPI tu apa dan kenapa kita perlu buat RPI. Okay, RPI ni sebenarnya penting untuk murid MBK sebab dia berfungsi sebagai untuk menentukan tahap, sebenarnya dasar dia yang dibuat untuk menentukan tahap seorang murid tu. Jadi kita nak merancang sama ada dari segi kita nampak dia ada peningkatan dari segi akademik ke, bukan akademik ke, itu melalui RPI. Jadi dalam RPI ni sebenarnya sangat penting. Slide pertama, Farah. Okay, apa itu RPI? Yang kita tahu ialah satu dokumentasi. Memang kita akan perlukan satu borang RPI untuk buat memberitahu ibu bapa ataupun apa dia yang kita telah rancang untuk anak dia sepanjang 6 bulan. Selalunya kita 6 bulan, tapi tahun ni kita jadikan sekali je. Tahun lepas kita buat 2 kali, tahun ni sekali saja disebabkan kekangan daripada PKP. Okey, sebenarnya secara ringkas saya terangkan balik iaitu RPI ialah satu dokumentasi yang kita rancang yang mempunyai langkah berbeza bagi setiap murid. Dia sangat berbeza dan keperluan pengajaran juga berbeza bagi setiap murid untuk mencapai objektif yang kita kenal pasti menjadi isu setiap murid. Slide kedua. Okey, fungsi RPI ni adalah satu instrumen ataupun satu alat yang kita nak menentukan sama kita ni ada kerjasama tak dengan, sebenarnya kita perlu bekerjasama di antara sekolah, ibu bapa, murid dan juga kalau kita perlu campur tangan daripada pegawai PPD ataupun juga 3 PK iaitu agensi atau khidmat lain sokongan yang memberi terapi ataupun bagi macam kaunseling untuk anak murid kita. Okey, Farah. Okey, ini adalah saya secara ringkas saya bagi tahu sebab saya tak nak ambil masa yang panjang. Ini dah bertahun-tahun kita buat tapi ada lagi yang masih belum faham sebenarnya, tapi nanti akan ada masa boleh tanya kalau tak faham. Okey, ini carta alih bagi proses RPI. Sebenarnya RPI tahun ni kita berjalan selama 1 tahun jugalah, iaitu prasidang. Bermula dengan prasidang. Okey, saya boleh maklumkan prasidang ialah sepatutnya saya, guru-guru saya dan juga PPM serta pihak sekolah yang akan bertanggungjawab untuk melaksanakan prasidang. Prasidang ni kita lebih kepada nak mencari isu ataupun masalah seorang anak murid kita ataupun anak-anak MBK ni yang mempunyai masalah apa yang paling utama, maksudnya isu utama yang kita tengok. Bila kita kenal pasti, kami berbincang dan bersama kami jadikan kami akan bawa kepada sidang pertama iaitu mesyuarat bersama ibu bapa. Tapi tahun ni mesyuarat dengan ibu bapa tak dapat dilaksanakan, jadi kita telefon, maksudnya kita telefon seorang-seorang, kita minta pandangan ibu bapa adakah setuju dengan isu yang kita utarakan.
Ada di antaranya saya telefon, ada Farah dan juga Cikgu Ismail. Jadi kami bahagilah murid seorang 7 orang. Jadi kami telefon ibu bapa dan ada di antaranya kami mesej saja, mungkin ada masalah kadang line, kami hantar mesej bila dia baca dan lepas tu kami bagi satu borang kan. Kalau tahu borang tu ialah borang persetujuan untuk mengadakan RPI untuk isu yang telah kami utarakan. Jadi daripada isu tu kami bincang untuk buat satu rancangan pengajaran individu, iaitu dengan menulis, melaksanakan dan merekodkan apa juga intervensi yang telah kami buat sepanjang 6 bulan, iaitu secara maya lah, sebabnya sekarang dah tak boleh duduk bersama, kita buat secara maya dengan kami telefon, sama ada kami telefon sendiri dengan MBK atau anak-anak ataupun kami melalui ibu bapa. Kalau perasan kami tidak menyatakan secara formal lah, bila bersembang kami akan tanya macam mana anak, dah boleh ke dia laksanakan aktiviti, sebab kami nak tahu perkembangan sebenarnya. Dari situ kami ambil sebagai satu perekod lah, rekodan daripada masa ke masa kami catat lah hari apa kami sembang untuk jadikan satu evidence. Sebenarnya benda ni perlu dilakukan di rumah dan di sekolah. Di sekolah tak dapat laksanakan, jadi sepenuhnya kami minta kerjasama daripada ibu bapa yang untuk menjayakan RPI bagi tahun ni. Jadi segala perekodan tu kami rekod dan jadikan evidence dan akan dibentangkan kepada PPD dan juga SPN akan datang memantau pada hari sebenarnya hari Khamis ni dia akan mantau kami sekolah Sedang Baru. Jadi di situ sebenarnya kami nak nyatakanlah sebenarnya RPN ni satu benda yang agak susah sebenarnya nak lihat yang betul-betul. Dari situ kita akan tahu macam mana masalah anak murid tu dapat selesai ke tak dapat selesai. Jika tak dapat selesai, kita akan nampak dia perlu diulang ataupun tidak diulang. Daripada carta alih tu kan nampak dia boleh tercapai, bila tercapai objektif utamanya kita akan balik pada sidang pertama, iaitu mungkin kita akan cari objektif untuk menyelesaikan isu lain pula. Jadi kalau tidak berjaya atau gagal, kita akan buat satu strategi baru ataupun satu intervensi yang lain pula untuk memastikan anak kita tu berjaya juga. Jika tak dapat juga, di situ isunya akan berubah, akan tukar pula kepada objektif ataupun matlamat lain. Okey Farah? Okey, di sini penilaian. Maksudnya kami bersidang untuk sidang kedua pada malam inilah. Kami ambil tarikh pada malam ini ialah sidang kedua. Secara tak langsung kami gunakan, guru-guru menggunakan masa ni untuk jadikan sidang kedua. Sepatutnya kita bersemuka tapi tidak dapat bersemuka. Dengan ini sebenarnya untuk apa sidang kedua ni? Iaitu pertama untuk memaklumkan pencapaian MBK. Anak-anak kita yang kita buat tercapai ke tak capai matlamat ataupun capai tapi ada intervensi lain yang kita perlu buat. Intervensi tu maksudnya kita cari jalan cara untuk memperbaikilah, untuk meningkatkan kemajuan anak kita lah. Lepas tu yang kedua, membentang maklumat pencapaian. Jadi kami bagi tahulah apa dia maklumat yang kami dapat daripada hasil daripada 6 bulan 3 bulan. Maksudnya 6 bulan tu sepanjang tempoh, tapi 3 bulan yang betul-betul kami catat untuk memastikan anak MBK ni berjaya ke tak berjaya. Atau maklumat tu dapat daripada yang tadilah kami telefon, pemerhatian, daripada melihat kerja buat apa yang kami bagi latihan. Dan selepas tu dia akan dapat keputusan sama ada isu utama MBK tu tercapai ke tak capai. Okey, selepas tu yang keempat ialah menamatkan RPI. Jika objektif tercapai, mungkin kami akan perlu tamatkan. Sebenarnya di sini menamatkan RPI tidak ada kalau bagi murid BPKI. Kalau dia tamat RPI tu maksudnya dia dah boleh pergi inklusif. Maksudnya dia boleh pergi ke aliran perdana. Jadi di sini isu utama kita boleh cari isu utama dia mungkin tak ada, tapi dia ada isu yang kecil, itu pun masih lagi dianggap boleh buat RPI, rancangan pengajaran individu. Okey, selepas ni ibu bapa akan dihubungi oleh guru-guru lah yang memantau dan juga merekod apa yang telah dilaksanakan oleh kami kemudian, sebab kita tak dapat bersemuka, dengan itu kami menelefon saja nanti lepas ni. Okey Farah? Okey, ini surat persetujuan yang telah buat tuan dan puan
sign kan masa awal mula tu. Ini adalah borang sebenarnya bila ibu bapa telefon saya tanya apa ni borang ni. Jadi sebenarnya ibu bapa pun tak jelas kenapa kami bagi borang ni. Ini adalah borang untuk kami buat RPI ataupun rancangan pengajaran individu terhadap anak-anak. Okey, borang ini kami perlu ada persetujuan. Kalau tak ada persetujuan ataupun tidak mungkin ibu bapa tidak setuju dengan isu yang kami bawa, dia perlu tukar. Maksudnya contohnya kalau dia tak setuju anaknya untuk kami cari masalah tentang kenapa dia tak boleh baca. Jadi mak kata, dia boleh baca di rumah, kenapa tak boleh baca pula? Jadi di situ isu tu setujuan tidak berlaku. Jadi kami paksa tukar isu lain ataupun mungkin cari penyelesaian lain. Itu sebenarnya contoh yang saya bagi. Okey, Farah. Okey, ini contoh intervensi yang boleh dibuat di sekolah tahun-tahun sebelum ni lah, sebelum lepas, iaitu dengan kami bagi buat pembentangan, iaitu untuk meningkatkan keyakinan diri bagi tingkah laku. Okey, sebenarnya saya nak nyatakan di sini bahawa kita boleh melihat anak-anak ni dari segi tingkah laku, dari segi konektif, dari segi emosi dia, dari segi motor kasar, motor halus dan juga bahasa atau komunikasi dia. Di situ ada isu yang selalunya murid MBK ni. Yang kedua, Farah, intervensi yang lain juga menerapkan sikap bekerjasama, iaitu dengan bekerja berkumpulan, dengan ada pembentangan ni, kadang-kadang murid ni ada juga masalah nak bekerjasama. Jadi emosi dia sentiasa macam tak seronok dengan kawan ni, tak seronok kan. Jadi di situ kita boleh nampak ada sikap kerjasama boleh membantu dia mengurangkan sikitlah emosi yang tadi tak suka tu jadi suka. Okay, contoh seterusnya kita ada juga jalankan sebelum ni aktiviti secara projek, iaitu pembelajaran berasaskan projek, iaitu menggunakan konektif lah di sini bagi murid yang sederhana. Selalunya boleh berdikari, boleh buat. Jadi kami lepaskan satu projek untuk dia orang buat sendiri dan tak perlu pun kami bantu dengan pemantauan sahaja. Di situ dapat menilai lah sama ada murid ni berjaya tak dia dapat menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan satu projek yang telah guru-guru beri. Okay, selain itu Farah, ada juga bagi murid yang sederhana ataupun kurang low function lah kata, maksudnya berkeperluan berfungsian rendah ni, kadang-kadang kita perlu berulang-ulang. Tak semestinya dia dah ingat, esok dia akan lupa. Jadi selalunya kami akan buat satu intervensi yang berulang-ulang. Sekarang ambil masa sebulan, benda yang sama kita ulang untuk mengingatkan MBK. Tapi bagi kami lah, alhamdulillah murid-murid ni sangat memberi kerjasama. Bila minta ulang-ulang pun dia tak ada masalah, tak ada emosi yang tak stabil lah kata. Okay, kemudian ada juga bagi murid yang low function lah ni, iaitu dia menggunakan tangan ataupun menggunting ataupun memasukkan satu benda untuk membungkus. Jadi kita menggunakan motor kasar dan motor halus dia. Ini kita boleh melihat murid selalunya kelas low function ataupun murid yang mempunyai masalah dari segi psikomotor dia. Dan saya rasa itu saja yang contoh saya bagi. Kalau ada masalah ataupun soalan nak tanya, boleh tanya. Ada soalan ke? Okay, sebenarnya kita ada satu lagi pihak yang bekerjasama dengan kita untuk untuk menangani masalah anak kita yang mempunyai emosi ataupun tingkah laku yang tak dapat kita kawal, iaitu 3PK, iaitu Pusat Perkhidmatan Kaunseling, yang kita guna 3PK, iaitu untuk bantulah anak MBK kita bagi kaunseling ke atau pergi terapi ke. Kalau ada masalah tu boleh bagi tahu saya. Kalau ada anak-anak yang mempunyai masalah, setakat ni saya tengok anak di sekolah sedang baru ni tak ada masalah, semua okey. Okey, dari segi terapi dia boleh bantu 3PK ni. Ada soalan ke daripada ibu bapa? Kalau tak ada, kita stop di sini saja. Okeylah, maksudnya setakat tu dulu untuk malam ni. Terima kasih yang masuk dan saya serahkan balik pada Farah, Cikgu Farah.
Terima kasih diucapkan kepada Puan Nasilawati atas ucapan dan taklimat yang diberikan berkenaan dengan RPI. Diharapkan segala penjelasan yang diberikan oleh Cikgu Alus dan Cikgu Nasilawati ini dapat jelaslah dan waris-waris dan juga anak-anak pelajar sekalian faham tentang macam mana pengoperasian sekolah bagi 3.0 ini. Sebabnya 17 bulan ini sekolah akan bermula dengan PPKI, jadi diharapkan pelajar dan juga waris mengambil cakna lah apa yang telah disampaikan. Okey. Sekiranya tiada lagi soalan yang hendak dikemukakan, saya dengan ini akan menamatkanlah kita punya taklimat malam ini. Para buka, apa nak ambil gambar? Minta semua waris untuk buka kamera boleh tak? Kita nak tengok gambar sama-sama. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada waris yang meluangkan masa untuk mendengar taklimat PPKI pada malam ini. Sekiranya ada salah silap itu adalah daripada kesilapan saya sendiri. Harapnya sekiranya waris ada soalan lagi selepas ini boleh tanya kami lah. Dan saya akan kongsikan video rakaman ini dalam grup waris supaya waris boleh tengok kembali kalau ada sebarang pertanyaan lah. Okey, Cikgu Puan Hayati, ada apa-apa nak sampai kah? Nak masuk kah? Setakat ni tak ada lah, cuma saya nak ucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar PKI pada 17 hari bulan. Itu saja. Terima kasih kepada Puan Hayati. Okey, dengan itu saya sudahi taklim ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baik, terima kasih semua yang hadir. Terima kasih kepada semua waris yang hadir pada malam ni, pada semua guru PPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Tekan merah.